Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Pentaksiran Sumatif. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah sihat. Terbaiklah. Saya pasti murid-murid seperti macam, Pentaksiran Sumatif ni apa pula Abang Akmal? Jangan risau, jangan pening kepala, bukan saya akan terangkan, tetapi kita akan bersama dengan seorang tetamu. Siapakah beliau? Jom kita tengok. Yap, saya pasti anda pun dah lihat siapakah beliau. Ini dia Tuan Maksum. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ingin menanyakan banyak soalan mengenai Pentaksiran Sumatif ini kepada Tuan Maksum, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Suhaili. Apa khabar Cikgu Suhaili? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Tuan Maksum, katanya Pentaksiran Sumatif kali ini dia ada kena-mengena dengan instrumen. Betul ke Tuan Maksum? Betul. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan perbincangan kita mengenai Pentaksiran Sumatif di dalam pemasangan instrumen. Silakan Tuan. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan Pentaksiran Sumatif ini, komponen yang paling utama yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan pemasangan instrumen. Sebelum itu kita berkenalan dulu apa yang dikatakan instrumen. Yep. Instrumen ini sebenarnya alat yang kita gunakan untuk kita mengukur sejauh mana ataupun kita menguji sejauh mana anak murid kita dah faham dan dah tahu dan dah faham, dah tahu dan dah boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat terhadap sesuatu disiplin mata pelajaran itu. Jadi itu yang kita gunakan instrumen. Instrumen dalam pentaksiran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, instrumen ini berkaitan dengan ini juga saya akan menyentuh tentang pemasangan instrumen. Yang pertama sekali ialah instrumen pentaksiran objektif aneka pilihan dan yang kedua ialah pemasangan instrumen pentaksiran subjektif. Okey, kita berkenalan dulu dengan kedua-dua apa yang dikatakan dengan item ini. Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstruk. Itulah item. Konstruk, Akmal tahu konstruk, Akmal? Masya Allah, dah 10 tahun dah saya tinggalkan. Konstruk itu ialah dimensi. Apa dimensi yang kita nak bangunkan dalam diri murid? Yang paling asasnya, konstruk ini terdiri daripada konstruk pengetahuan, kefahaman, kemahiran. Kalau pentaksiran sumatif ini lebih kepada kemahiran kognitif dan seterusnya nilai. Itu konstruk. Konstruk. Jadi item ini kita menggunakan sesuatu konten mata pelajaran itu untuk mengukur konstruk. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, item ini kita klasifikasikan kepada dua. Yang pertama ialah item pengingatan ataupun recall. Item ini memerlukan murid mengingat sesuatu fakta ataupun banyak fakta berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari untuk menjawabnya. Kalau tak ingat, maknanya memang tak boleh jawab. Maknanya perlu menghafal. Itu pengingatan. Yang kedua ialah item pemikiran ataupun thinking. Thinking ni di samping dia ada menghafal maklumat-maklumat tertentu, mereka juga perlu mempunyai kemahiran berfikir untuk menjawab soalan-soalan tersebut ataupun item-item tersebut. Jadi dua klasifikasi item ini dalam setiap instrumen pentaksiran. Baik. Jadi kalau saya dapat lihat kan Tuan, ada recall dan juga thinking di dalam klasifikasi item. Tapi sebenarnya apakah yang ditaksir dalam setiap pentaksiran tu Tuan? Mungkin boleh terangkan lebih terperinci bagi murid-murid ini. Itu yang dimasukkan oleh Tuan Maksum. Ya, sebenarnya yang ditaksir dalam setiap item ataupun dalam instrumen pentaksiran ialah konstruk. Kita berbalik juga kepada konstruk. Tadi konstruk tu. Maknanya kita menggunakan tajuk yang ada dalam sukatan pelajaran ataupun kita kenali sekarang ini dokumen standard curriculum dan juga pentaksiran.
kandungan itu kita gunakan untuk kita menguji konstruk itu. Sama ada konstruk pengetahuan, pemahaman, pemikiran dan juga nilai. Baik. Itu sebenarnya yang kita uji. Okey. Faham yang murid-murid? Terbaik. Okey, teruskan. Seterusnya, kita lihat apakah item yang dikatakan item objektif aneka pilihan. Item objektif aneka pilihan itu mungkin Akmal boleh tunjuk contoh kertas soalan yang kita ada tu. Buka di muka surat 1 mungkin ada beberapa item. Itu soalan PMR tahun 2012-2013 ya. Bukan soalan semasa. Betul. Okey. Mungkin Akmal boleh buka tengok apa yang dikatakan item objektif aneka pilihan, iaitu dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, item objektif aneka pilihan ini dia ada 4 pilihan jawapan. Jadi murid dia perlu jawab satu saja. Dan item objektif aneka pilihan ini bersifat dikotomos. Jawapan dia satu saja. Tak ada jawapan lebih daripada itu. Itu item objektif aneka pilihan. Ya, ataupun kita panggil dia bersifat objektif. Objektif. Dan sebenarnya banyak lagi bentuk item objektif ni, tapi yang saya utarakan di sini hanyalah item objektif aneka pilihan, ya. Okey. Okey Akmal? Okey, seterusnya item subjektif. Item subjektif ni bersifat subjektiviti dalam respon penskoran, dan penskoran dia berbentuk politomus. Politomus ini kita menerima pelbagai bentuk jawapan. Pelbagai bentuk jawapan. Dia bukan terdiri daripada satu jawapan. Okey. Kemudian yang kedua, calon-calon ataupun murid-murid memberi respon mengikut tugasan. Dan yang ketiga, memberi ruang kepada calon mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif mereka. Berbeza dengan item objektif tadi, item subjektif ni dia boleh mengukur konstruk yang lebih luas. Mungkin kalau kita lihat kalau soalan-soalan esei itu, soalan-soalan subjektif, dia sebenarnya memberi ruang banyak kepada murid untuk mengemukakan idea. Betul. Itu item subjektif. Itulah dia mengenai item subjektif. Saya pasti murid-murid dapat bezakan kan, yang mana kalau objektif ada ABCD seperti mana yang Tuan Maksum terangkan, dan subjektif inilah yang akan mengukur sejauh mana anda faham dengan mata pelajaran tersebut. Baik, banyak yang kita nak bincangkan mengenai pemasangan instrumen ini kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali.